Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek akhlak tahun 2 mengenai adab bertamu. Tengok yang pertama sekali, kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Apa yang dimaksudkan dengan tetamu? Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang atau tidak. Sebagai tetamu atau penerima tetamu perlu mematuhi beberapa perkara. Antaranya, yang pertama, boleh tengok dekat situ, kita mestilah menjaga pandangan. Yang kedua, tidak berhalwat atau berdua-duaan. Yang ketiga, menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Yang keempat, sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang kelima, meninggalkan tabarruj, iaitu berhias diri. Dah boleh faham maksud tetamu? Tetamu adalah apa dia? Orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang ataupun tidak diundang. Tengok seterusnya. Adab sebagai tetamu. Apabila berkunjung ke rumah orang, perlulah menjaga adab sebagai tetamu. Antara adab sebagai tetamu adalah, yang pertama, mestilah memberi salam terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Bagi salam dulu sebanyak 3 kali. Yang kedua, tidak meninjau-ninjau. Apa maksud meninjau-ninjau ni? Maksudnya bila dah bagi salam, tak ada orang buka pintu, dia pergi ngendap dekat tingkap. Boleh ke? Tak boleh. Itu yang dimaksudkan dengan meninjau-ninjau. Tak boleh. Yang ketiga, memberi khidmat atau pertolongan. Yang keempat, tidak terlalu lama. Bila kita datang rumah orang, janganlah duduk lama-lama. Dia pagi sampai malam. Tak elok. Sebab kita kena jaga privasi orang. Nanti dia nak solat ke, dia nak buat kerja rumah, tak boleh sebab ada tetamu. Jadi tak boleh, bila datang tak boleh terlalu lama. Cukuplah sejam pun dah lama, betul tak? Yang kelima, menjaga adab ketika berbual. Cakap yang sopan, tak boleh cakap benda-benda yang tak baik. Bila kita masuk rumah orang, kalau nampak bersepah pun kita kena diam, tak boleh cakap. Kita kena diam. Kalau cakap pun kena sopan. Yang keenam, menjauhi perkara yang menyakiti tuan rumah seperti membuat kekotoran, kerosakan, bising dan sebagainya. Terutamanya bila kita, contohnya kalau ada jiran kita datang bawa anak kecil, betul tak? Bila ada anak kecil datang je mesti dia nak main. Bila nak main, nak pegang, nak sentuh semua, adalah cawan jatuh pecah lah. Apa lagi? Frame gambar jatuh pecah lah sebab anak dia. Jadi macam mana tu? Siapa yang salah kat sini? Kalau ada anak kecil, sebagai ibu bapa, kena pantau anak-anak. Bila dah datang rumah orang, bawa anak-anak pula yang jenis hyper, aktif, kena jaga. Tak boleh biar je, kesian tuan rumah. Kan? Yang ketujuh, hendaklah menziarahi pada waktu yang sesuai. Jangan pula nak ziarah waktu tengah malam. Waktu tengah malam tu orang dah nak tidur. Waktu pagi-pagi sangat tu, tu pun orang baru bangun tidur. Menziarahilah waktu yang sesuai. Waktu orang dah bangun tidur, dah kemas rumah, dah siap masak. Ataupun sebelum nak datang tu kita bagi tahu dulu. Jangan main terjah je datang. Kesian tuan rumah, terkejut tengok tiba-tiba ada depan pintu, kan? Yang ke-8, tidak membezakan orang yang hendak diziarahi. Tidak membezakan orang yang hendak diziarahi. Maksudnya, kita sebagai tuan rumah,
kalau ada tetamu nak datang, jangan memilih, oh tak naklah terima tetamu ni sebab dia orang miskin. Tak nak terima tetamu kaya je. Tak boleh. Islam ajar kita kena sama rata. Tak kisahlah dia kaya ke, dia tak kaya ke, kita kena layan dia sama rata. Tak boleh pilih-pilih. Okey, yang ke-9. Berterima kasih dan menyatakan rasa gembira bersama tuan rumah. Bila kita dah datang rumah orang, tuan rumah dah layan kita dengan baik, kita kena ucapkanlah terima kasih pada tuan rumah. Okey, seterusnya. Okey, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Apa? Nabi kata, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Nabi kata apa? Nabi Muhammad SAW berkata, kalau kita datang rumah orang, kita bagi salam 3 kali je. Kita ketuk 3 kali je kita bagi salam. Lebih dari tu kalau tuan rumah tak nyahut, maka pulanglah. Itulah adab dalam apa? Adab sebagai tetamu bila datang rumah orang. Okey, seterusnya kewajipan penerima tetamu. Tuan rumah lah ni. Antara adab tuan rumah atau penerima tetamu adalah yang pertama, mestilah memuliakan tetamu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu apa? Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala di hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Okey, yang kedua pula, tidak mengungkit pemberian dan mengeluarkan kata-kata menyakiti. Sebagai tuan rumah, pertama sekali bila ada orang datang rumah kita, kita mestilah sambut dia dengan baik, terima dia dengan baik. Layan dengan baik. Sebab apa? Nabi kata dekat hari akhirat nanti, maka Allah akan muliakan dia. Tengok. Okey. Lepas tu, bila kita ada tetamu, bila kita dah layan tetamu dengan baik, kita dah bagi dia makan, kita dah bagi dia minum, jangan mengungkit. Jangan, oh Kia, hari ni kau datang rumah aku masak ni. Nanti esok aku datang rumah kau, aku nak kau masak ni. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Kita kena ikhlas. Kalau orang datang rumah kita, kita nak bagi makan apa, nak bagi minum apa, kita kena ikhlas. Tak boleh mengungkit. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Seterusnya apa ni? Firman Allah, wahai orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah. Orang yang membelanjakan harta kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia itu adalah riya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah di hari akhirat. Kalau kita nak buat baik, orang yang beriman, kalau kita nak sedekah, jangan menunjuk. Masuk ke sini apa? Bila tetamu datang rumah kita, kita bagi dia makan, kita bagi dia minum, itu adalah sebahagian daripada perbuatan sedekah. Sebab bila kita ikhlas, kita anggap itu benda sedekah, maka Allah muliakan kita. Allah muliakan kita. Okey. Yang ketiga. Belum habis lagi. Tadi pertama, kedua, yang ketiga, sebagai tuan rumah, kita mesti bersabar ke atas perkara yang kurang disenangi seperti suara bising. Bila ada tetamu datang bawa anak kecil bising kan. Sebagai tuan rumah janganlah marah. Diamlah. Tak tahu ke ni rumah orang? Jangan marah. Biasalah budak kecil bising tu normal. Kadang-kadang dia seronok dapat keluar kan. Budak-budak kan seronok dapat keluar. Bila dia seronok dapat pergi rumah orang, dapat keluar, dia jadi seronok, dia jadi bising. Okey, yang keempat, sentiasa menyambut tetamu dengan gembira atau senang hati. Bila gembira, kita mesti muka kena senyum. Ni bukannya sambut tetamu muka masam. Tak
naklah, kesian tetamu datang-datang muka tuan rumah masam je, takut nak masuk, betul tak? Jadi sebagai tuan rumah, bila ada orang datang rumah, kita kena senyum. Okey, yang kelima, menjamu tetamu dengan hidangan yang sebaiknya. Kalau boleh, hidanglah apa yang ada dekat rumah tu. Kecuali kalau dah tak ada apa-apa sangat, barulah hidang air masak. Tapi selagi ada makanan, berilah makanan yang sebaiknya. Okey, yang keenam, menerima kehadiran tetamu dengan wajah yang manis. Macam tadi Ustazah cakap, kena senyum. Okey, yang ketujuh, menjaga tutur kata dan tingkah laku. Yang ke-8, menutup aurat. Menutup aurat macam mana? Tutup aurat macam mana kita nak keluar rumah. Macam tu juga kita dalam rumah. Bila tetamu datang, kita kena tutup aurat. Sama macam kita nak keluar rumah. Kalau perempuan, kena tutup aurat daripada ubun-ubun sampai hujung kaki. Kecuali muka dan tapak tangan. Kalau lelaki, auratnya dekat mana? Pusat hingga lutut. Habis Ustazah, kalau lelaki pusat hingga lutut boleh tak kalau tak nak pakai baju? Boleh. Tapi awak tak malu ke? Kalau tetamu datang awak tak pakai baju, tak malu ke? Malu kan? Jadi kalau kita malu, ada rasa malu, pakailah baju. Sebagai orang lelaki lah kan? Pakailah baju. Lebih beradab. Okey, tengok nombor 9. Menjaga batas pergaulan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ni apa maksud dia? Maksudnya yang boleh kahwin lah. Jadi ada batas-batas pergaulan. Kena jaga. Okey, itu saja untuk adab bertamu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.